Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita sambung tentang solat jamak dan qasar. Tengok objektif dia. Okey, objektif ialah berkaitan dengan menyatakan erti solat jamak dan qasar. Apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak dan qasar? Okey, kita tengok kat sini. Kata solat jamak dan qasar ialah menghimpunkan dua solat fardu iaitu zuhur dan asar, maghrib dan isyak, serta memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat sahaja. Okey, ini yang dimaksudkan jamak dan qasar. Dia menggabungkan solat jamak dan qasar. Himpunkan solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Dah himpun, kemudian pendekkan pula solat yang 4 rakaat itu kepada 2 rakaat. Yang ini dikatakan solat jamak dan qasar. Digabungkan solat jamak dan qasar. Sebelum ni kita belajar apakah dia solat jamak dan apakah dia solat qasar. Okey, jadi hari ini kita gabungkan solat jamak dan qasar. Okey, seterusnya menunaikan solat secara jamak dan qasar hukumnya adalah harus. Harus boleh kita kerjakan ataupun tidak. Itu yang dimaksudkan dengan harus. Okey, seterusnya kita tengok pula dalil solat jamak dan qasar. Dalil ni maksudnya bukti yang menunjukkan keharusan mengerjakan solat jamak dan qasar. Okay, dalil yang membolehkan solat jamak dan qasar ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza a'janahu as-sayru yu'akhiru al-maghrib fayusalliha sanasan thumma yusallimu thumma qallama yalbasu hatta yuqima al-'isha falyusalliha rak'ataini thumma yusallim. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan solat maghrib apabila baginda hendak segera berjalan. Kemudian baginda menunaikan sebanyak 3 rakaat. Selepas salam baginda duduk sekejap lalu mendirikannya solat isyak sebanyak 2 rakaat. Kemudian baginda mengucap salam. Okey, jadi ini dalil bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat jamak dan qasar ketika meneruskan perjalanan, ketika hendak meneruskan perjalanan Nabi. Biasanya solat jamak dan qasar ni orang kerjakan ketika dalam musafir, ketika dalam perjalanan. Okey, seterusnya syarat-syarat sah jamak dan qasar. Okay, kita tengok apakah syarat sah bagi solat jamak dan qasar ni. Okey, yang pertama, perjalanan sehala jaraknya sehingga 90 km dan lebih. Pastikan jarak perjalanan yang kita lalui mestilah lebih daripada 90 km, iaitu perjalanan yang sehala. Maksudnya kalau pergi sahaja, kalau balik sahaja 90 km tu. Lebih daripada 90 km. Okay, perjalanan yang tentu tempat tujuannya. Kena tahu kita nak menuju ke mana. Kita nak pergi ke mana. Jangan suka hati nak berjalan tak tahu nak ke mana. Lepas tu nak kerjakan solat jamak dan qasar. Mesti tahu tujuannya perjalanan kita tu untuk apa. Mestilah
tujuan tu tujuan yang baik, ya. Okey, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Tak boleh mengerjakan solat jamak dan qasar bagi tujuan perjalanan yang tidak diredai oleh Allah. Contohnya bertujuan untuk melakukan maksiat ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, seterusnya, perjalanannya telah melepasi kawasan sempadan qaryahnya. Pastikan perjalanan yang kita pergi tu untuk mengerjakan solat jamak dan qasar mestilah telah melepasi kawasan yang kita duduk. Ya, contohnya kalau kita duduk di Senawang, mesti dah keluar daripada kawasan Senawang, ya. Okey, qaryah tu maksudnya kawasan. Okey, seterusnya, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju. Tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain hari mula sampai dan hari keluar. Ini syarat dia. Tidak boleh menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari untuk kita mengerjakan solat jamak dan qasar. Kalau lebih daripada 3 hari, maka kita tidak boleh mengerjakan solat jamak dan qasar. Dia kata tidak berniat menetap selama 4 hari. Maksudnya tak boleh lebih daripada 3 hari lah. Okey. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Apakah perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar? Kita tengok. Yang pertama, jarak perjalanan kurang daripada 90 km. Kalau contohnya kita duduk Seremban, pergi ke Kuala Lumpur, jaraknya tidak sampai 90 km, maka kita tidak diberi keharusan untuk mengerjakan solat jamak dan qasar. Tak boleh. Jadi secara automatiknya terbatal solat jamak dan qasar tu. Mesti melebihi 90 km. Itu perjalanan yang sahala. Okey, perjalanan yang bertujuan maksiat. Walau jauh mana pun kita pergi, walaupun lebih daripada 200 km tapi bertujuan untuk maksiat, maka batal solat. Tidak sah solat untuk tujuan maksiat. Okey, seterusnya yang ketiga, perjalanan yang tidak melepasi kawasan sempadan qaryahnya. Belum lagi keluar qaryahnya, belum lagi keluar daripada kawasan tempat tinggalnya, dia dah mengerjakan solat jamak dan qasar, maka solatnya batal. Okey, seterusnya, perjalanan yang tidak tentu tempat tujuannya kecuali setelah menjangkau jarak yang jauh. Perjalanan yang tidak tentu tempat tujuannya, tak tahu nak pergi ke mana. Dia kata kecuali setelah menjangkau. Kalau jauh sangat tu dibolehkan. Kecuali dengan tujuan pergi ke tempat maksiat, tak boleh lah. Walau jauh mana pun tidak dibenarkan mengerjakan solat jamak dan qasar. Okay, kemudian berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju. Contohnya kita pergi melancong di satu tempat tu. Kalau kita pergi menetap di situ sampai 4 hari, 5 hari, maka tidak dibolehkan kita mengerjakan solat jamak dan qasar. Dia kata tidak boleh niat nak menetap sampai 4 hari untuk kita mengerjakan solat jamak dan qasar. Kalau nak menetap juga tak boleh kerjakan solat jamak dan qasar. Solat seperti biasa. Kalau nak solat jamak dan qasar, kita duduk di tempat tersebut hanya 3 hari. 3 hari sahaja. Kalau masuk 4 hari dah tak boleh dah. Okey, seterusnya melakukan solat tersebut sebelum memulakan perjalanan. Melakukan solat tersebut sebelum memulakan perjalanan.
Jangan nak turun baru nak start buat perjalanan, nak turun tu dah solat dah. Dah solat jamak qasar dah. Tak sah ya. Tak sah solat tu. Solat seperti biasa dulu. Lepas daripada keluar daripada mukim kita, baru boleh kita mengerjakan solat secara jamak dan qasar ya. Okey, bersolat mengikut imam yang bermukim. Kita tak boleh, orang yang musafir ni tidak boleh mengerjakan solat jamak dan qasar mengikut imam yang solat sempurna. Imam yang bermukim ni maksudnya imam yang solat yang 4 rakaat tu lah. Dia tak ada qasar, dia tak ada jamak. Solat yang lengkap, yang biasa tu tak boleh kita jadikan dia imam. Sebab cara solat tu berlainan. Kalau nak buat solat berjemaah juga, imam mesti mengerjakan solat jamak dan qasar juga. Imam yang bermusafir juga. Okey, kemudian tidak berniat menjamakkan solat yang kedua dengan solat yang pertama sebelum selesai solat yang pertama. Dia kata tidak berniat, maksud kita tidak niat solat jamak yang kedua dalam solat yang pertama. Sebelum selesai solat yang pertama, kita tidak hadirkan niat untuk solat yang kedua tu, maka solat kita tidak sah. Mesti ada niat. Mesti ada niat untuk solat yang kedua tu. Mesti ada niat untuk solat yang kedua sebelum selesai solat yang pertama. Sebab kita jamak ni maksudnya himpun dua solat tu ya. Okey, solat tersebut tidak dilakukan secara berturut-turut. Solat tersebut tidak dilakukan secara berturut-turut pun boleh menyebabkan solat tu batal, tak sah. Contohnya kalau kita jamak solat, himpunkan solat zuhur dengan asar, kita kerjakan solat zuhur dalam jangka masa yang lama, baru kita kerjakan solat asar. Itu pun menyebabkan solat kita tidak sah. Mesti berturut-turut. Selepas solat zuhur, teruskan dengan solat asar jamak. Okey, kemudian solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi tidak menunaikan sehingga balik semula ke tempatnya. Solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tapi tidak menunaikan sehingga balik semula ke tempatnya. Okay, maksudnya solat yang masuk waktunya, dah masuk waktu tapi kita tidak kerjakan solat tu dalam perjalanan sehinggalah sampai ke tempat kita semula. Bila dah sampai ke tempat kita semula, maka kita tidak boleh mengerjakan solat jamak dan qasar dah. Sebab sampai dah di rumah, maka solatlah seperti biasa. Okey, seterusnya hikmah. Apakah dia hikmah solat jamak dan qasar? Hikmah solat jamak dan qasar yang pertama, yang merupakan kemudahan bagi orang yang bermusafir untuk melaksanakan perkara dan urusan penting. Jadi solat jamak dan qasar ni merupakan kemudahan, iaitu rukhsah, keringanan, kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang bermusafir, orang yang dalam perjalanan untuk melakukan apa-apa urusan yang penting. Dia menjadi satu kemudahan lah. Okey, kemudian tiada alasan meninggalkan solat. Jadi tak ada alasan bagi yang orang dalam perjalanan, orang yang dalam musafir, tak ada alasan ia untuk meninggalkan solat, sebab Allah dah bagi rukhsah, Allah dah bagi kemudahan, Allah dah bagi keringanan untuk mengerjakan solat. Okey, seterusnya menjaga kepentingan solat fardu. Dengan adanya rukhsah solat jamak dan qasar ni, maka secara tak langsung dia menjaga kepentingan solat fardu. Dalam keadaan apa pun kita, maka kita wajib mengerjakan solat, solat fardu.
Okey, seterusnya memberi kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan semasa dalam perjalanan. Memberi kemudahan lah, daripada biasa kalau solat biasa 5 waktu, kita boleh pendekkan. Zuhur dengan asar jadi 1 waktu. Maghrib dengan isyak jadi satu waktu. Pendekkan waktu solat tu, dan pendekkan rakaat tu. Kurangkan waktu solat, pendekkan rakaat dalam solat. Jadi tak ada alasan untuk kita meninggalkan solat, sebab Allah dah bagi rukhsah, Allah dah bagi kemudahan kepada kita untuk mengerjakan solat. Okey. Untuk hari ini setakat ini sahaja. Nanti kita akan sambung kembali berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.